Okey, suara saya dia serak-serak sikit, saya batuk kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian B, okey, Meda janji nak buat extra sikit. Kita nak buat plan B kalau seandainya yang kita minat tu susah. So kurang-kurangnya kita ada juga cara nak menjawab. Jangan tak ada langsung, jangan tak ada langsung sebab macam biasalah kita tak tahu soalan apa yang keluar. Okey, untuk bahagian B, 4 soalan dan kita akan jawab 3 soalan. Kalau kita tengok markahnya 30, maksudnya satu soalan 10 markah. Dia besar. Dan kalau soalan daripada tajuk application of, apa tajuk dia ni? Dia macam kita tajuk pembezaan. Okay? Tajuk pembezaan yang ini. Dan dalam tu dia ada perubahan kecil dan sebagainya lah dalam ni. Cuma awak terbiasa buat latihan yang lain. Jadi bila awak jumpa soalan ni, awak jadi macam tak nak baca pun. So sekurang-kurangnya Meda ajar juga dekat awak. Yang ini pun baru je Meda study tadi. Okay, so kalau ikutkan nombor 9, kalau dia tak belit, okey. Kalau soalan tak belit, okey. Nombor 10, okey, 10. Kalau kita boleh buat graf dengan pantas, okey. Nombor 11, kalau kita tahu tajuk taburan kebarangkalian, boleh kan? Boleh. Kita so ada 4 pilihan di sini. Tapi yang nombor 11 saya tahu tahun lepas tinggi sedikit. Nombor 10, lukisan kita kena tepat. Okey, so tadi yang boleh kita buat dah adalah nombor 9. So Meda ajar juga nombor 8. Macam mana nak handle soalan yang melibatkan pembezaan. Okey, Raja 4 menunjukkan sebuah trapezium. Masa kita baca tu kita tengok P, Q, R, S, T. Di mana QS selari dengan PT. Bila dia kata selari, di sana sudut tegak, di sini pun sudut tegak. Itu tujuan dia bagi maklumat selari. Kemudian maklumat seterusnya berada pada ayat di bawah ni, dia bagi tahu QS ialah X. Manakala TR daripada sini ke sini adalah 26. Okey, SR dia dah bagi 2X. Bermaksud kalau kita nak cari separuh jalan sahaja, nilai di sini ialah 26 tolak dengan 2X. Sebab jumlah dari depan sehingga belakang ialah 26. So nak dapat nilai di situ sahaja, kita tolak dengan X. Itu maksud dia. Okey, dah selesai kita letak maklumat, kita nak jawab soalan A. Soalan A, 1. Nyatakan luas dalam sentimeter persegi PQRT dalam sebutan X. Sebab dia adalah segi 4. Segi 4 kalau cerita tentang luas, area, bersamaan dengan panjang dia ialah lebar dia 26 tolak 2X. Kemudian ketinggiannya adalah X. Jadi bila Meda nak cari luas, Meda akan dapat 26X tolak 2X kuasa 2. Ini adalah jawapan yang pertama. Panjang darab lebar. Okey. Kata kunci seterusnya, soalan yang kedua. Dia minta kita cari luas juga. Okay, perkataan yang digunakan luas juga. Okey. Tetapi ada kata kunci tambahan untuk kita dapat idea, iaitu maksimum. Apabila ada perkataan maksimum, maka berlakulah proses pembezaan
iaitu tentang dA, dan cerita di sebelah kanan ni tentang X, dia akan jadi dA dX. Okey, Madam buat pembezaan. Yang pertama, Madam buat pembezaan untuk sebutan pertama. 26X, bila Madam buat proses pembezaan, Madam akan dapat 26. Kemudian, Madam nak buat pembezaan sebutan yang kedua. So, Madam akan dapat negatif 4X. Okey. Biasanya kalau pelajar Madam suruh dekat perkataan maksimum ni, Madam suruh bulat dekat pelajar Madam. Kenapa bulat? Sebab nak suruh pelajar tahu benda tu nanti kena buat sama dengan bulat. Kata kunci. Sebab benda ni kadang-kadang kalau tak ada kata kunci, kita lupa. Okay. So, bila kita buat 26 tolak 4X sama dengan 0, 26 sama dengan 4X. Jangan takut nombornya bukan nombor bulat. Tak apa. Kita ada kalkulator. 26 bahagi dengan 4. Kita tekan je kalkulator. 26 bahagi dengan 4. So, Madam dapat 6.5. X sama dengan 6.5. Dan sekarang Madam nak cari luas maksimum. Sedangkan yang ini Madam baru dapat nilai X. Madam ambil nilai ni, ganti semula dalam luas. Jadi, luas maksimum bersamaan dengan 26 nilai X kita tolak dengan 2X kuasa 2. Nilai X yang kita dapat tadi untuk membolehkan keluasan maksimum ialah 6.5. Okey, katakan pelajar takut dia buat kesalahan algebra. Okey, kesalahan algebra, pelajar boleh masukkan nilai A di sinilah, iaitu 26X tolak 2X kuasa 2. Tekan button calculate dan masukkan nilai X kita 6.5. Kita biarkan kalkulator yang kira dan kita jadi bos. So, jawapan kita dalam bentuk pecahan, tekan je SD. Jadi, jawapan keluasan maksimum ialah 84.5. Okey, 84.5 luas dalam unit sentimeter persegi. Alright, Madam buka dulu soalan untuk 8A 1 dan 2. Madam dah jawab 1 dan 2. Yang mana rasa tak okey, boleh tanya. Sebab benda ni ala-ala fizik sedikit. Faham? Faham Okey, so kalau faham, dia pergi kepada soalan B. Sebab kita tak bincang banyak-banyak. Kita tak bincang yang heavy sangat dekat-dekat nak exam ni. Dan kita ada banyak masa lagi untuk study AdMath. So nanti mungkin saya akan tengok jadual anak saya exam tu lah. Hari yang ada paper, mungkin kita tak buat kelas lah. Okay, kita bagi peluang pelajar buat pecutan yang terakhir. Pelajar, cikgu-cikgu dia memang last minute tu ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Jadi macam, kalau saya ajar pun dah tak masuk. Okay, lepas paper-paper, contohnya hari Ahad tak ada paper, mungkin kita boleh buat kelas. Okay, kita tengok jadual macam tu nanti. Nanti saya akan announce dalam WhatsApp group. Okay, saya nak pergi pada soalan B sekarang. Kita kena hati-hati membaca kata kunci yang diberikan oleh soalan. Yang pertama, dia guna perkataan kadar. Kalau kadar ni maksudnya mesti per dengan dt. Itu kadar. Kemudian dia kata perubahan luas. Okay, perubahan luas. Maksudnya di atas tu adalah dA. dA dt, soalan bagi maklumat adalah 36 cm kuasa 2 untuk cerita tentang luas per dengan saat cerita untuk masa. Itu maklumat yang dia bagi. Maklumat yang kedua dia bagi
X sama dengan punca 5. So saya dah tulis 36 ni tulis dah. Punca 5 pun tulis dah. Okey? Okey. Oleh kerana dia minta kita cari yang sebaliknya. Dia nak panjang, itu maksudnya panjang lagi kisahnya. Kita terpaksa wakaf dahulu sekejap dekat sini untuk mencari data sementara waktu. Okey, bila ada dA per dt, awak kena ingat adanya chain rule. Petua rantai. dA dt. Medium mula dengan A, jadi dia akan jadi dA mula dahulu. Dan tadi kita pernah buat dA, tapi kita pernah buat dA dx. So kita guna maklumat yang sebelum, dA dx. X tu tak penting, yang penting dA ke atas yang penting. Okey, dx ni tak penting. Sebab nanti dia akan mati juga darab dengan maklumat seterusnya ialah dx per dt. Itu yang penting. Yang Meda kata tak penting tu sebab nanti dia mati. Tinggal dA dt juga. Okay, tapi kita tak potong lah. Kalau potong tak habis kerja kita. Okay. So sekarang ni dA dt soalan bagi. Okay, dA dt soalan bagi sebagai 36. dA dx kita kira tadi. dA dx tadi yang tadi yang atas ni 26 tolak 4x. Meda ambil yang itu. 26 tolak 4x. Kemudian dx dt soalan nak. Okay, dx dt soalan yang nak. Maka Meda jadikan dx dt sebagai tajuk. Meda halau 26 pergi ke kiri, dia akan jadi bahagi. Jadi gitu. Dan kita boleh ganti nilai lah sekarang. Okay. Kita dah boleh ganti nilai kerana nilai X kita punca 5, Meda boleh ganti kat sini. Okey, nilai dx dt sama dengan 36 per dengan 26 tolak 4 punca 5. Terus kita tekan kalkulator. Buat je pecahan 36, kemudian 26 tolak 4 punca 5 sama dengan. So, Meda ambil sebab sentimeter kan. Kita ambil 2 decimal sajalah. 2.11 sentimeter. Sebab dia tentang sentimeter per dengan dx. Okey, per dengan S. Ataupun cikgu fizik tulis sama dengan 2.11 sentimeter oleh kerana S naik ke atas, sebab itu kuasa negatif 1. Cikgu fizik suka buat macam tu. Okey. Ada soalan tak sampai situ dulu? Belum habis lagi sebenarnya. Ada soalan tak? Kod-kod. Dalam proses Meda buat tu ada yang tak boleh. Okey. So, Meda nak sambung. Tadi Meda wakaf dekat kawasan berwarna biru. Sekarang Meda nak sambung. Hitung panjang selepas 3 saat. Selepas 3 saat. Maklumat yang Meda ada ialah dx per dengan dt sama dengan 2.11. Kita boleh mewujudkan x dengan memisahkan dx dengan dt. Lepas tu barulah kita wujudkan simbol integration. Dia step by step. Semasa kita nak integrate satu respect to x, jawapan kita adalah x. Iaitu yang dia kata hitung panjang. Panjang tu ialah x. Jadi Meda kena cari x.
Okey, sama dengan alamak, saya salah ni. Ni bukan dx. Kita naikkan apa tadi? dt. Sorry. Baru perasan nak buat, baru perasan. Sebab kita jarang guna huruf lain di matrikulasi. Okey, di sini pun dt. Okey, sekarang Madam nak integrate 2.11 tapi respect to t. So bila Madam dapat, Madam akan tulis. Biasa kita buat 2.11x tapi sebab kita cerita tentang t, dia akan jadi t. Tambah dengan c. Okey. So kita tengok semula. Okey, nilai x kita semasa t kosong. Okey, semasa t kosong pada ayat sebelum tu. Yang soalan B tu. So dia bagi rate of change dia when x equals to bla 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 tu, maksudnya Madam akan gantikan semasa nilai t kosong. Nak guna warna apa ni? Warna merah lah sekejap. Okey. So Madam gantikan nilai x dengan punca 5 sama dengan 2.11 t kosong. Itu maklumat daripada soalan B. Tambah dengan C. Jadi Madam sebenarnya dapat nilai C bersamaan dengan punca 5. Okey. Persamaan X kita yang lengkap ialah 2.11T tambah dengan C kita ialah punca kuasa 2, 5. Okey. Belum selesai lagi. Dia kata hitung panjang. Okey, X dah jadi tajuk. Okey. Dalam sentimeter selepas 3 saat. Madam kena ganti T ni dengan 3. Okey, Madam kena ganti T tu dengan 3. Dia macam berkait-kait. Tapi kalau kita tak tahu hulu hilir pun tak ada masalah. Kita main buat je pun sebab dia sama je tiap-tiap tahun. 2.11 nilai T disuruh ganti dengan 3 tambah dengan punca 5. Terus kita tekan kalkulator lah. 2.11 darab dengan 3 tambah dengan punca 5. So dapat jawapan 8.57. Madam terpaksa bunda kerana sentimeter. Sentimeter dia tak boleh baca lebih desimal. 8.57. Okey, jawapannya sama dengan 8.57 sentimeter. Selesai soalan B. Macam mana? Okey tak? Daripada differentiation, dia dah mula jadi integration. Cikgu, Ya. kenapa kena integrate dah? Dia kalau kita ada dalam sebutan dx, dt di sini, kita nak cari, bila dia tanya hitung panjang, panjang itu sebenarnya nilai x. Jadi Madam kena hasilkan perkara rumus bermula dengan x sama dengan. X sama dengan. Jadi bila nak buat x sama dengan daripada differentiation di sini, yang hasilnya yang ini, cara nak hilangkan huruf D di depan ini ialah dengan menjalankan proses integration. Dia akan mati. Okay? Sebab itu bila mula-mula saya ajar AdMath, saya mencari soalan integration dengan differentiation saya tak jumpa. Masa tu boleh awak tengok video saya yang lama, saya mengomel mana soalan differentiation ni. Rupanya dia masuk bahagian application. Dalam tu automatic ada differentiation, automatic ada integration 2-in-1. Kalau awak tengok video lama-lama saya memang mencari soalan tu. Bila saya ajar tajuk differentiation, saya cari mana kedudukan soalan, saya tak jumpa. Bila lama-lama, bila pelajar bagi tahu, baru saya perasan. Okay, dia ada bahagian B. Dia tak adalah soalan mudah-mudah. Berbanding senior kita, dia letak bahagian mudah-mudah. Sebab dia ada 25 soalan. Okay, 25 soalan. Awak ni, bilangan soalan awak dah sikit. Cuma dia tinggikan level awak punya cognitive thinking. Dia tinggikan aras pemikiran awak tu. Okay. So,
Macam itulah. Kalau awak nampak DADT, berkemungkinan salah satu. Tak kira lah. Mungkin pada tahun ni DADT yang kita buat proses pengamiran. Mungkin juga tahun awak nanti dia nak buat yang DADT sebagai pengamiran. Kalau DADT contoh Contoh kalau saya ambil DADT. DADT sama dengan 36. DA sama dengan 36 DT. Katakan dia kata cari luas. Bila dia suruh cari luas, madam kena cari A sebagai tajuk. Bila nak suruh A jadi tajuk, kita pun kena buat proses integration. Bila buat belah kiri, kita cubit peha kiri, peha kanan pun terasa. Di sini bila kita integrate 1, dapatlah A. Itu yang kita nak. Bila keluarnya A sama dengan, tadi keluar X sama dengan, kerana dia berkait dengan kehendak soalan. Kalau soalan nak tentang A lah. Okay. So kalau A nanti dia akan jadi 36T tambah dengan C. Nanti direkalah soalan-soalannya yang lain tu. Kebetulan kita punya dah ada ni. A kita dah ada ni. Kita dimulakan dengan A. Ada setengah soalan dimulakan dengan dengan DT tu kan. Ikut kehendak soalan. Okey, boleh ke menjawab ke soalan saya tu? Boleh. Boleh. Okey, satu lagi soalan C. Nampak je kita bincang satu soalan tapi dia mengambil masa yang lama. Jadi saya mula faham kenapa kertas 2 jam setengah. Jealous. Saya cukup jealous 2 jam setengah sebab paper pelajar saya cuma 2 jam. Kadang-kadang sejam setengah saja paper pelajar saya. Bila saya buat dengan you all ni, saya faham. Dia tinggi. Okey. Soalan C. Cari perubahan hampir. Maksudnya bila hampir ni del tu lah ya. Bagi luas. Bagi luas dalam sentimeter persegi apabila nilai A berubah dari 2 sehingga 1.98. So kita tengok kat situ nilai X saya boleh tulis dia sebagai sorry saya batuk sedikit. Okey, bila dikata nilai X berubah, so madam buat macam tu, del X sama dengan, madam tolak tu, perubahan tu dia akan jadi negatif 0.02. Maklumat 2 dengan 1.98 ni menunjukkan perubahan tu jadi menyusutlah jadi negatif 0.02. Okey, sebelum tu madam pasang rumus dulu Okey, rumus dulu. Tajuk ni madam zaman sekolah dulu madam tak reti. Bila dah nak ajar awak ni madam study. Rumus dulu perubahan A terhadap perubahan X sebab dia cerita tentang luas dengan X ni. DA per dengan DX. Itu dia rumus dia yang madam jumpa dalam buku rujukan lah. Kemudian soalan tanya. Okey, soalan tanya cari perubahan hampir. Tadi tanda approximate ni tadi. Hampir ni tanda ni ni tanda hampir. Cari perubahan hampir bagi luas. Bagi luas. Dia nak yang ni. Bila dia nak yang tu, perubahan hampir bagi luas. Okey. Hampir bersamaan dengan DA per dengan DX darab dengan perubahan kecil terhadap X. Bila ubah yang ini pergi belah sana, dia akan jadi darab. Okey, kemudian DA DX, kita macam pernah jumpa DA DX. Kita tengok mana kita jumpa DA DX. Kat sini guna sekali lagi DA DX. 26 tolak 4X. Dia guna 26
Okey, hampir 26 tolak 4x. Dan Meda dah kira dah perubahan x tadi negatif 0.02. Okey, nilai x yang ori adalah 2. Nilai x yang original adalah 2. So, Meda masukkan perubahan hampir terhadap A terhadap luas adalah 26 tolak 4/28. Darab perubahan kecil. Okey, kita tengok jawapan dia. 26 tolak tolak 8. Lepas tu kita darab dengan negatif 0.02. Jadi jawapan kita sama ada pecahan ataupun Meda nak buat dalam sebutan ni. Negatif 0.36. Dia cerita pasal luas ni. Jangan buat sentimeter saat kuasa negatif 1. Itu tentang perubahan lain. Ya, ini tentang luas. So, bila luas sentimeter persegi. Okey, selesai soalan ni. Kita boleh buat dengan yakin lah. Sebelum ni Madam tak sentuh soalan ni masa perbincangan sebab masa tu Madam belum habis study. Ni dah habis study, boleh terang dah. Vektor tak study, tak mula pun study vektor. Okey, macam mana? Boleh. Boleh. Seandainya soalan lain tak boleh. Okey? Kalau boleh, alhamdulillah soalan lain tu. Cuma kita risau yang nombor 11 ni lah. Boleh ke tidak pelajar faham kehendak soalan ni. Tapi antara nombor 11 dengan nombor 8, sebenarnya nombor 8 tu lagi mudah. Okay? So nanti bila buat latihan, buat semua. Ulang je soalan pasir. Tak payah kita, sebab awak dah ada banyak koleksi sangat, awak jadi mabuk soalan dah sekarang ni saya tengok kan. Fokus je, awak nak tahu tajuk apa. Fokus. Dan kita kalau kita mengharapkan soalan tu keluar sebiji, memang tak lah kan. Memang tak lah sebab orang yang buat soalan bukan seorang, Wak. Dia bersidang bila buat soalan bukan seorang. Dia mesti ada kombinasi profesor universiti, dia ada cikgu-cikgu pakar. Jadi masa dia buat soalan tu memang dia nak trik sini sana tu mesti ada. Okay? Tapi pengalaman ambil MAT ni sangat penting kerana bila awak belajar lagi tinggi sebenarnya awak akan jadi lebih matang berbanding orang yang tak ambil MAT. Walaupun MAT awak G, awak masuk matrikulasi, mudah menerima berbanding awak tak ada pengalaman MAT. Sangat susah. Okay. So, kalau tak ada soalan, mungkin kita akan cuba besok. Kita akan tengok dulu jadual besok Meda. Meda outstation sekejap siang tu. Kalau Meda tidak penat, kita akan teruskan kelas. Seandainya jadual Meda padat sangat, masa outstation tu, Meda akan announce ada kelas ataupun tidak. Tapi hari Senin ada apa ya? Hari Senin pun tak ada apa, hari Selasa ada apa-apa kan? Okay, so hari Selasa, saya tak buat kelas lah sebab saya ada kelas dengan pelajar saya. Okey, itu sahaja daripada Madam. Jumpa lagi besok malam. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam.